seterusnya Yang Berhormat Setiausaha. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, Setiausaha ingin turut serta dalam perbahasan belanjawan 2022 dan saya ingin fokus kepada soal PTPTN. Ya, ada diumumkan bahawa kerajaan akan berikan diskaun kepada peminjam PTPTN yang memberikan pembayaran penuh 15% dan seterusnya, ya, beberapa siri diskaun yang lain yang diumumkan. Kita balik kepada soal pokok. Pendidikan ini kita lihat atau kita anggap sebagai satu kunci mobiliti sosial. Dan ini merupakan mengapa negara kita pada tahun 70-an, tahun 80-an menerusi pembinaan universiti awam yang begitu banyak, penghantaran pelajar ke luar negara, menerusi beasiswa, sehingga ia telah melahirkan antara kelas menengah yang ada di negara kita pada hari ini. Dan namun bagi anak-anak muda, ya, mereka hanya boleh harapkan PTPTN, ya, majoriti besar daripada mereka. Dan sebelum ini PTPTN menjadi justifikasi kepada penswastaan pendidikan. IPTS tumbuh seperti cendawan selepas hujan. IPTS dapat gunakan wang PTPTN yang ketika itu mendapat suntikan daripada kerajaan sebagai modal penubuhan IPTS tersebut, dan kemudian risiko untuk mengutip balik hutang ini jatuh kepada PTPTN. Namun hari ini kita lihat banyak IPTS yang gulung tikar apabila PTPTN telah mengetatkan pinjaman mereka dan apabila berlakunya pandemik COVID dan sebagainya. Ini menunjukkan banyak daripada IPTS yang suatu ketika dahulu ratusan yang ada di negara kita sebenarnya tidak sustainable ataupun tidak mampan. Yang saya ingin tekankan, ya, ini dah banyak kali diumumkan diskaun pembayaran penuh ataupun pembayaran separuh PTPTN. Malah kalau sebelum ini masih ada juga dasar conversion daripada sekiranya mereka mendapat ijazah kelas pertama akan menjadi beasiswa penuh, daripada pinjaman kepada beasiswa penuh. Tetapi hakikatnya dasar-dasar ini bersifat regresif yang merugikan golongan B40. Sebab apa? Siapa yang mampu membuat pembayaran penuh? Kalau orang yang tinggal di flat di PPR di Parlimen Setiausaha, kalau mereka yang tinggal di kampung di luar bandar dengan hutang 30-40 ribu ringgit, sukar untuk kita harapkan mereka nak buat pinjaman penuh. Begitu juga nak harapkan, ya, nak dapat ijazah kelas pertama bukan mudah, ya, dari segi peratusan dan mengikut jurusan pula berapa peratus saja tiap-tiap tahun yang mampu mendapat ijazah kelas pertama. Ya, saya yakin termasuk saya sendiri dalam dewan ini ramai di antara kita di sini tidak mendapat pun ijazah kelas pertama. Jadi kalau nak harapkan mereka untuk mendapat pengecualian ataupun mendapat penukaran kepada beasiswa ataupun mendapat diskaun dan sebagainya, ia tidak adil kepada golongan B40 yang sepatutnya menjadi sasaran utama sebarang dasar untuk kita membaik pulih ataupun menambah baik PTPTN. Kajian dari yang dibuat pada tahun dari tahun 2014 hingga 2018, 55% daripada peminjam PTPTN adalah daripada keluarga B40. Kajian PTPTN sendiri mendapati 97% daripada penghutang lalai ataupun defaulters adalah daripada golongan B40. 97%. Ya, ini menunjukkan sekiranya, saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi ramai di antara mereka sekiranya mereka mampu untuk berbuat demikian, mereka akan bayar hutang. Sebab itu kita sering dengar momokkan, kita diingatkan, ya, kadang-kadang diberi justifikasi agama dan sebagainya, hutang wajib dibayar. Saya setuju, hutang wajib dibayar, tetapi kita harus melihat kepada soal ini secara keseluruhan. Kita juga harus lihat hari ini
kadar pengangguran di kalangan graduan lebih tinggi daripada mereka yang tidak pergi ke universiti. Tadi kita bercakap tentang social mobility, tetapi fenomena masalah pekerjaan di kalangan graduan berlaku pada hari ini. Pada masa yang sama, mereka yang bekerja mungkin juga bekerja di dalam underemployment. Dan kita tidak hanya boleh salahkan mahasiswa ataupun salahkan IPT semata-mata, sebab sepatutnya kita ada sebuah ekonomi yang ada nilai tinggi yang mampu untuk memberi tempat kepada mahasiswa ini. Pada tahun 2019, kajian PTPTN mendapati 1/3 daripada peminjam PTPTN mendapat gaji bawah RM2,000. Kita sering melihat dalam sejarah negara kita, benda biasa. Tauke gergasi diberikan bail out. Tetapi graduan dengan ijazah sarjana ataupun sarjana muda yang bekerja di 7-Eleven dengan gaji kecil diminta untuk bayar hutang PTPTN dengan momokkan bahawa hutang wajib dibayar. Di kalangan generasi 20 hingga 29 tahun pada hari ini, tidak ramai di antara kita berada dalam kategori itu. Mereka, kajian AKPK mendapati bahawa pinjaman pendidikan merupakan hutang kedua yang biasa ditanggung oleh mereka. Masuk ke dalam alam pekerjaan ataupun belum ada pekerjaan, mereka sudah ada hutang di belakang mereka. Dan ini berbeza dengan generasi-generasi sebelum ini. Yang lebih malang, yang saya balik kepada cerita social mobility, bayangkan ada Ali, ada Mamat. Seorang selepas SPM terus kerja 7-Eleven pada usia 17-18 tahun. Seorang lagi pergi belajar, ambil hutang PTPTN. Keluar daripada universiti, tidak ada pekerjaan, terpaksa kerja di 7-Eleven yang sama dengan kawan dia tadi. Tetapi kawan dia lepas SPM masuk kerja, sekarang kerja mungkin dengan lebih baik gaji dia. Sedangkan mereka yang keluar daripada universiti, gaji lebih rendah, ada hutang PTPTN sebab dia punya ijazah tak dapat kerja. Jadi sebab itu, saya ingin mengesyorkan, kalau saya bercakap tentang tauke-tauke besar diberikan bail out, dihapuskan hutang mereka, kita harus juga mempertimbangkan, bukan untuk semua, tetapi untuk golongan-golongan tertentu penghapusan hutang. Kita harus bezakan antara penghutang lalai sengaja ataupun deliberate loan defaulters dan penghutang lalai tidak sengaja, involuntary loan defaulters. Kalau kita nak bercakap soal moral, malah isu ini bukan lagi satu isu yang spesifik di Malaysia. Negara Amerika yang mana hutang pendidikan merupakan antara soal yang sangat besar di negara tersebut, penghapusan hutang mahasiswa menjadi cadangan beberapa calon Parti Demokrat dalam pilihan raya presiden yang lepas. Kalau kita lihat laporan Ketua Audit Negara, Perwaja Terengganu, 3.44 bilion ringgit hutang dihapus kira pada tahun 2011. Bank Pertanian, 200 juta dihapus kira pada tahun 2012. Jadi sekiranya kerajaan boleh hapus kira hutang syarikat besar dan membantu mereka menerusi bail out, mengapa hutang rakyat yang paling perlu dibantu tidak boleh dihapus kira dan di bail out? Lebih zalim lagi, pada era kerajaan Barisan Nasional dahulu, antara langkah yang diambil untuk menghukum mereka yang gagal membayar PTPTN adalah dengan menyenarai hitam mereka di immigration, tak boleh keluar negara. Hutang mereka mungkin 20-30 ribu ringgit sahaja. Tapi hari ini, kita ada yang berhormat Pekan dan Isteri, yang berhormat Bagan Datuk, Peguam Syafi'i Abdullah atas alasan nak hantar anak belajar ke luar negara. Mereka boleh dapat balik pasport mereka. Tetapi penghutang-penghutang kecil dahulu, dengan hutang yang sedikit dan dalam keadaan yang susah, mereka di blacklist daripada keluar negara. Saya tak tahu keluarga Malaysia apa namanya. Siapa yang layak untuk dapat penghapusan hutang ini? Ya, soalnya macam saya kata, kita pernah buat kepada tauke-tauke besar dalam soal hutang korporat dan sebagainya. Kita juga pernah hapuskan ataupun sedang hapuskan hutang peminjam kelas pertama dan kita memberi diskaun kepada mereka yang membuat pembayaran penuh. Maka ia boleh dibuat. It is a political decision. It can be done. Dan
Sekiranya kita mahu membuatnya, maka ia perlu dibuat secara bersasar. Antara perkiraan, golongan B40, kadar pendapatan peminjam, bidang pembelajaran dan mereka yang telah membayar pada tempoh yang lama. Contohnya 15 tahun, maka diberi satu satu masa untuk mereka terus dihapuskan hutang selepas 15 tahun dibuat pembayaran. Tahun lepas, ahli ekonomi Geoffrey Williams yang bertugas di Universiti Nottingham, Malaysia, menyifatkan PTPTN tidak stabil dengan peminjam terlalu miskin untuk membayar semula, gaji graduan terlalu rendah dan pengangguran graduan terlalu tinggi. Penghapusan cukai bersasar, targeted debt forgiveness, akan membebaskan lebih banyak wang ke dalam kitaran ekonomi, meningkatkan kemampanan portfolio PTPTN dan membebaskan wang institusi kewangan yang terikat dengan PTPTN untuk dilaburkan dalam sektor-sektor kewangan yang lebih memerlukan. Walaupun PTPTN dimulakan dengan geran kerajaan, tetapi hari ini PTPTN meminjam wang daripada institusi kewangan dengan membayar kadar keuntungan ataupun faedah yang komersial, tetapi memberi pinjaman kepada mahasiswa dengan kadar ujrah yang sangat rendah. Dan ini menjadi kunci kepada ketidakmampanan PTPTN yang ada pada hari ini. Kedua, perkara yang pernah dibawa oleh Pemuda Harapan sebelum PRU ke-14 dahulu ialah kadar pendapatan. Ini dimulakan di Australia dan diguna pakai di banyak negara, termasuk di England, di Korea Selatan, di Belanda, di Thailand dan lain-lain lagi. Dahulu usul daripada Pemuda Harapan ialah cadangan kami untuk dibayar semula hutang PTPTN hanya apabila gaji graduan lepas RM4,000 sebulan. Pada era PH dahulu, menjadi kerajaan persekutuan, kita pernah membuat usul pembayaran antara 2 hingga 15% berdasarkan pendapatan bulanan. Tetapi pendapatan asal yang ditetapkan adalah terlalu rendah pada RM1,000 dan tidak realistik. Bagi sekiranya kita hendak laksanakan kadar pembayaran, contohnya kita boleh buat pembayaran bermula pada RM4,000 sebulan pada kadar paling rendah dan seterusnya meningkat sehingga tangga gaji tertinggi RM10,000 atau RM15,000 sebulan. Jadi sebab itu bagi Setiawangsa, perkara ini sebenarnya pernah dikaji pada era kerajaan PH secara lebih mendalam ketika Simpang Renggam menjadi Menteri Pendidikan dan beliau menubuhkan satu jawatankuasa untuk merombak model PTPTN. Dan ini telah dianggotai oleh Menteri Pendidikan yang ada pada hari ini dan juga bekas Setiausaha Politik Paguh, iaitu Datuk Mazuki Muhammad. Mungkin elok selepas kedua-dua mereka ini khianat kepada Pakatan Harapan, kita dapat khabar berita tentang apa berlaku kepada perjalanan jawatankuasa ini. Saya ingin menggulung. Jadi pokoknya dalam soal ini Setiawangsa meminta kerajaan terus memberikan suntikan. PTPTN cannot be sustained on itself. Kerajaan dari masa ke semasa perlu memberi suntikan untuk kemampanan PTPTN. Pertama. Kedua, kerajaan kena terus memberi kawalan yang ketat kepada pertumbuhan IPT, khususnya IPTS, agar pendidikan berkualiti dan setara keperluan ekonomi. Ketiga, kerajaan kena lihat cara untuk menggalakkan majikan swasta, multinasional dan juga JLC untuk membuat perkongsian pembayaran balik PTPTN pekerja mereka secara bersama-sama. Keempat ialah perlindungan kepada mahasiswa apabila MQA, pengiktirafan MQA untuk jurusan tertentu di sesebuah IPT ditarik balik. Ini berlaku di Australia, perlindungan tersebut. Dan ini tidak adil bila ia berlaku kerana ini tidak ada salah mahasiswa tersebut. Sebagai contoh, Setiawangsa ingin memberi contoh pelajar-pelajar, ratusan pelajar di Lim Kok Wing University of Creative Technology yang terjejas apabila pensijilan mereka tidak diiktiraf oleh MQA. Jadi ini antara cadangan-cadangan yang Setiawangsa ingin berikan untuk pihak kerajaan, masukkan tentang PTPTN di dalam Belanjawan 2022. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Setiawangsa.